Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Pertama sekali saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Adida dan rakan-rakan Puan Juhaida, ahli pasukan lah yang sudi bertandang ke Center of Quranic Research. Lama dah center ni tak menerima tetamu. Hari ini dapat berjumpa kawan-kawan, rasa seronok bersembang kerana memberi peluang kepada Center of Quranic Research ini move forward, maju ke depan dan bergerak dengan lebih global lagi lah. Okay. Sebelum saya pergi kepada soalan-soalan yang Puan Adida sediakan, CQR ini telah ditubuhkan melalui punca kuasa yang diberikan oleh Senate lah. Dan selepas daripada penubuhan itu, kita target dua aktiviti besar kita. Pertamanya, International Conference every year yang namanya Muqaddas. Itu every year kita buat. Dan yang keduanya adalah International Journal. Itu pun kita every year diterbitkan. Dan sesi kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan jurnal antarabangsa kita yang kita namakan sebagai Quranika. Penerbitan jurnal Center of Quranic Research ini bermula pada tahun 2011. Sebelum dia dikenali sebagai Quranika, ia dikenali sebagai International Journal on Quranic Research yang ada ISSN dia sendiri, iaitu ISSN 2180/4893. Sebanyak 4 penerbitan sudah diterbitkan di bawah nama jurnal tersebut, iaitu tahun 2011 sehingga tahun 2013. Pada akhir tahun 2013, kita ahli-ahli jawatankuasa jurnal telah review kembali berasaskan kepada perkembangan terkini dan era digital. Nama-nama jurnal yang panjang ini tidak begitu mengait keuntungan dari segi populariti. Maka kita short namekan dia, pendekkan namanya dan kita beri nama baru sebagai Quranika. Dengan ISSN baru 2289/5396. EISSN 2590/4167. Dan bermula daripada situ jugalah jurnal kita ini mula mendapat sambutan yang mana kita sekarang ini telah sampai kepada penerbitan isu yang ke-13 volume 2. Quranika ataupun International Journal of Quranic Research adalah jurnal duit tahunan bertaraf antarabangsa yang menerbitkan artikel dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sebagaimana telah disebutkanlah, kalau ditengok kepada kulit jurnal itu ada panel-panel yang terlibat kepada pengasas sampailah ia diterbitkan. Alhamdulillah, dengan 3 bahasa ini kita berjaya meraih sambutan yang baik, especially dalam artikel-artikel yang berkaitan dalam penyelidikan bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Dan hasil daripada situlah kita boleh katakan kebanyakan penulis-penulis jurnal kita ini datang daripada kalangan researcher Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Turki, United Kingdom pun ada, UAE, Bangladesh, India, Iran, Indonesia, Afrika dan lain-lain lagi lah. Jadi maksud saya bukan Timur Tengah saja, tapi juga daripada berbagai negara. Yang terbaru ni saya tengok ada satu daripada Tanzania,
sedang kita sedang review lah artikel beliau. Alhamdulillah dari segi latar belakang jurnal ini mula menarik perhatian, dan atas dasar itulah kita terpaksa menerbitkan jurnal ini kepada versi yang dikenali sebagai special issue. Regular penerbitan, tertib penerbitan biasa adalah pada setiap kali Jun dan setiap kali Disember every year. Jun, Disember every year. Keluar artikel, dan untuk Jun dengan Disember ni, artikel-artikel yang terbit adalah tidak kurang daripada 4 artikel dalam bahasa Inggeris. Itu wajib, kita wajibkan 4, dan kita boleh timbangkan untuk penerbitan 2 artikel dalam bahasa Arab dan 2 artikel dalam bahasa Melayu. Kita berharap dengan perancangan begini, jurnal kita secara konsisten yang regular issue ini boleh dengan bantuan library UM juga mendapat ranking yang baik. Dengan konsistensinya ini akan membantu untuk kita mendapat Scopus. Saya berharap begitulah, rakan-rakan dalam editor mengharapkan ia boleh dicapai, dan dengan kerjasama yang baik daripada pihak library UM, kita harap kita berjaya. Jadi balik kepada special issue ni, oleh kerana artikel-artikel Arabic ni banyak, dan mereka mula memberi tumpuan untuk menghantar artikel ke jurnal antarabangsa yang diiktiraf. Salah satu daripada jurnal antarabangsa yang diiktiraf adalah Quranika. Ramai di antara pensyarah-pensyarah luar negara alhamdulillah mendapat promosi naik pangkat disebabkan oleh publication dalam jurnal Quranika mereka. Saya tahu tu kerana saya juga kebetulan menjadi penilai-penilai untuk mereka naik pangkat. Dengan sebab itulah kita terpaksa buat special issue yang just for Arabic article je. Artikel-artikel dalam bahasa Arab saja. Yang ini kita terbitkan mengikut kesesuaian jarak masa. Katakan bulan Mac, satu special issue, semuanya totally dalam bahasa Arab. Dan mungkin dalam bulan September ataupun dalam bulan Oktober. Untuk special issue tahun ini, bulan Oktober, kita plan dan kita telah mempunyai sejumlah artikel yang mencukupi, bahkan lebih daripada mencukupi. Sampai satu tahap kita perlu tulis, kita perlu release sampai sekadar 20 artikel yang special issue ni. Jadi alhamdulillah kita mendapat sambutan yang baiklah daripada penulis-penulis. Tapi kita tak boleh elaklah, masalahnya ialah kerana penulis-penulis ini mungkin agak kurang biasa dengan style Chicago, dengan style penulisan transliterasi dan juga format-format yang universiti kita konsistensi firm terhadap kualiti ni. Yang ni cabaran daripada staf Center Quran dan juga Quranika lah, menghadapi cabaran untuk membentulkan, dan kita terpaksa tolak lah kerana mereka tak berjaya mengikuti format yang kita perkenalkan pada mereka. Topik ataupun subjek isi kandungan artikel yang sesuai dengan jurnal ini, sebagaimana nama jurnal itu Quranika, maka artikel-artikel yang dipilih untuk disiarkan, diterbitkan dalam jurnal ini adalah berkaitan dengan bidang penyelidikan Al-Quran dan Islam secara umum. Bila sebut Quran, maknanya spesifik research dalam bidang Quran lah. Dan bila sebut Islam, maksudnya penyelidikan dalam aspek hadis, dalam aspek pemikiran, dalam aspek usuluddin. Kita juga terima dengan syarat ia memaparkan bahawa ia adalah merupakan penyelidikan yang berorientasikan Al-Quran. Dan ianya melibatkan 3 bahasa itu tadilah.
sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Kadang-kadang ada juga kita menerbitkan artikel yang berkaitan dengan bidang pendidikan, bahasa, komputer, sains dan sebagainya, tapi masih dalam skop ianya berkaitan dengan bidang Al-Quranul Karim. Dari segi target audience atau siapa pembaca ini, pertama sekali dengan universiti memperkenalkan syarat setiap student master ataupun PhD mesti publish artikel mereka sebelum graduasi. Kita mendapat Quranica berada pada platform yang cukup bagus, di mana pelajar-pelajar PhD, pelajar-pelajar master yang menghadapi kesukaran untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal antarabangsa di luar sana yang mungkin melibatkan kos yang mahal dan mungkin mengambil masa yang lama, maka mereka mendapati melalui jurnal Quranica ini mereka mendapat maklum balas yang cukup baik. Dan kita banyak juga menerbitkan jurnal-jurnal yang ditulis oleh pelajar PhD dengan syarat dia menamakan sekali penyelianya. Dia membuat perakuan bahawa ia adalah merupakan artikel daripada kajian PhD bersama dengan penyelia sekian-sekian. Jadi penyelianya dimasukkan bersama. Walaupun ada setengah pelajar tu dia kata saya tak puas hati penyeliaan tak berapa bagus, saya nak masuk nama saya solo je. Tak boleh, kita kata tak boleh kan, tidak, kita tolak lah. Jadi kita juga bekerjasama lah dengan pihak ijazah tinggi kita dan juga dengan dasar universiti. Pelajar tu mesti ada nama penyelia sekali, ya, ikut bersama. Begitu juga target audiennya adalah mereka yang membuat kajian dan penyelidikan bersifat multidisiplin. Sama ada dalam 3 bahasa yang saya sebutkan itu tadilah. Jadi kata kuncinya di sini antara targetnya adalah pelajar-pelajar PhD yang membuat kajian dan juga master yang buat research dalam skop yang berkaitan dengan Quran, dan juga penyelidikan yang bersifat multidisiplin. Yang ini merupakan target kita lah untuk diterbitkan dalam jurnal kita. Kemudian dari segi target sumbangan daripada siapa itu, memang setiap kali kalau saya pergi mana-mana international conference, kita beritahu jurnal kita dan kita tunjuk link dan kita tunjuk produk kita. Ini yang menjadikan penulis-penulis peringkat antarabangsa begitu berminat. Mungkin kalau ada 1-2 contoh boleh dilihat bagaimana ia mendapat sambutan yang baik. Sehubungan dengan sumbangan ini juga mungkin akan ditanyalah bagaimana jurnal ini boleh diuruskan, kerana untuk publication regular issue ni Jun dengan Disember kita tak kenakan apa-apa bayaran. Ini memang open betul-betul lah. Tapi untuk special issue di sinilah ruang untuk kita jana sedikit income bagi membiayai jurnal ini apabila ia dicetak ataupun diterbitkan secara bercetak. Memang peringkat awal dulu kita, sebelum kita perkenalkan e-journal ni, kita memang cetak, dan kos mencetak itu memang sebagaimana diketahui lah banyak kosnya, especially kalau dia melibatkan font Arabic dan tidak semua mesin cetak boleh mencetaknya. Itu agak ketara kosnya. Apabila kita memperkenalkan special issue, kita kenakan bayaran. Bila kita kenakan bayaran itulah yang support kepada mana-mana penulis artikel yang mahukan dalam bentuk hard copy artikel itu, dan kita akan print bagi kepada mereka. Tapi kita tak bagi ke semuanya, kita bagi kulit asas dan juga ruang ataupun bahan yang dia maksudkan untuk dia urusan naik pangkat. Tapi kadang-kadang ada juga setengah universiti dia nak the whole. Yang nak the whole tu kita terpaksa kenakan charge tambahan lah pada mereka. Maknanya kita dari segi memberi feedback pada mereka, kita mesra pelanggan, asas dia perlu, maka kita beritahulah kos melibatkan penerbitan dan sebagainya. Jadi sumbangan ini menjadi dana untuk kita running aktiviti di center dan juga untuk
penerbitan jurnal ini dan juga penerbitan-penerbitan yang lain lah. Cara submission paper untuk publish dalam artikel ini sebagaimana yang mungkin dapat dilihat daripada website Quranica ataupun jurnal ini, mudah saja, sama ada mereka menulis direct kepada jurnal, iaitulah quranica@um.edu.my, quranica@um.edu.my. Jadi artikel-artikel yang dihantar ke sini akan menjalani saringan awal. Kita ada kluster bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Akan dibuat saringan awal apakah artikel yang diterima ini sesuai dan tiada kesalahan dari segi KDN ke, akta hasutan ke atau sebagainya. Peringkat awal kita saring dari segi ini satu round, dan setelah dinasihatkan oleh kluster editor ini yang mewakili bahasa masing-masing ni, maka kita akan proceed untuk hantar kepada penilai. Penilai ini akan memberi penilaian artikel ini sesuai ataupun tidak, dan kita bagi form yang standard, ataupun artikel ini perlu kepada major correction ataupun minimum lah. Kita akan hantar kepada artikel yang dihantar kepada reviewer itu tadi dengan disembunyikan nama. Bila kita dapat feedback balik, kita hantar kepada pemilik ataupun penulis artikel itu. Mereka akan melihat memanglah kita menghadapi cabaran lain lagi. Ada di antara penulis-penulis itu enggan melakukan pembetulan, dan kita beritahu kita tidak dapat proceed lah kalau mereka tidak mahu melakukan pembetulan. Ataupun ada yang melakukan pembetulan, dan yang melakukan pembetulan ni kita patah baliklah kepada sektor kita tadi, unit bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ini tadi, untuk dipanggil mesyuarat, dan dalam mesyuarat itulah kita memutuskan bahawa jurnal ini diterbitkan dalam edisi ini, dan artikel ini diterbitkan dalam edisi ini, artikel ini sesuai diterbitkan dalam edisi ini, sebagainya. Itulah yang menjadi amalan, dan kita sebaik kita menerima artikel, kita akan jawab pada penulis sebagai pengesahan kita menerima artikel daripada mereka, dan apabila kita setuju untuk terima publish, penulis mesti membuat akuan bahawa artikel itu belum diterbitkan dalam mana-mana jurnal. Artikel dia ini adalah tidak pernah juga dikongsi di dalam apa-apa jurnal lain menggunakan nama lain dan sebagainya lah. Serta juga dia mesti buat perakuan bahawa dia sanggup ikut format yang kita perkenalkan. Dan adalah beberapa perkara yang melibatkan perakuan daripada penulis itu sendiri, yang melibatkan etika, data, macam mana pengurusan dan sebagainya. Penulis juga perlu menjamin bahawa maklumat yang dihantar tidak berlebihan dan menghormati garis panduan etika umum dalam penerbitan seperti mana jurnal-jurnal biasa yang lainlah. Lazimnya kita akan menghantar artikel yang kita setuju untuk dipublishkan itu kepada 2 orang penilai. Penilai itu sama ada dalam negeri ataupun juga di luar negara. Mereka setakat ini kita tidak memberikan apa-apa bayaran lah kepada penilai itu, kerana dia lebih bersifat setia kawan ataupun rakan sejawat daripada mana-mana negara yang menjadi pelanggan selalu berhubung dengan Center Quran. Apakah wawasan tim Editors Journal untuk menerbitkan jurnal ini? Memang kita sebenarnya berhasrat sangat jurnal ini boleh diterbitkan dan diteruskan. Kenapa saya katakan begitu? Kerana Quranica ini adalah satu-satunya jurnal yang berasaskan kepada research multidisiplin dalam negara kita, sejauh yang saya tahulah. Tidak ada lagi di UKM, tidak ada lagi di UNIZA, tidak ada lagi di universiti-universiti lain. Ada
dekat Darul Quran. Mereka mempunyai jurnal mereka mempunyai jurnal Al-Quran mereka. Tapi jurnal itu jurnal yang bukan base kepada research. Dia lebih kepada merupakan pembacaan, penulisan, bukan dalam pengertian research multidisiplin yang sebenar yang kita kenali, yang kita ketahui. Dari segi, saya tidak nak blame jurnal lain lah, dari segi ranking dan kedudukan pun tidaklah setara dengan jurnal Quranika. Namun hebat juga jurnal-jurnal ini adalah kerana mereka mungkin lebih lama diterbitkan berbanding dengan kita, dan mereka banyak menerbitkan dalam bentuk hard copy kerana mereka mempunyai dana. Kita terpaksa menerbitkan dalam bentuk soft copy online kerana dua sebab. Pertama, kekurangan dana untuk menerbit dalam bentuk hard copy, dan pada masa yang sama dunia hari ini dunia digital, orang mahu site itu mudah apabila ianya diterbitkan secara online. Jadi wawasan kitanya itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita mahu Universiti Malaya ini terus mendapat sambutan daripada para researcher, especially daripada negara-negara Timur Tengah, kerana mereka tidak berpeluang untuk menerbitkan artikel dalam bahasa Arab ni, termasuk dalam jurnal yang dikenali sebagai Scopus ataupun ISI. Kita memang target untuk pergi ke Scopus dan kalau ada rezeki sampai ke ISI. Mengapa saya katakan begitu? Kerana sepanjang perjalanan saya dengan ke Timur Tengah, mereka menghadapi masalah, dan hampir tidak dinafikan jurnal mereka itu hebat, bahkan lebih dulu daripada kita, tapi mereka tak pernah fikir tentang internalization, mereka tak pernah fikir tentang online, dan mungkin mereka tak pernah fikir untuk bid sampai ke tahap Scopus dan untuk soal citation dan sebagainya. Mereka tak pernah fikir yang ni. Cuma lately ni saja jurnal di Qatar dan jurnal di Kuwait, jurnal di Saudi mula berfikir ke arah itu. Tapi perjalanannya masih awal dan kepakarannya masih kurang untuk mereka achieve kepada target itu. Jadi bila mereka melihat di Universiti Malaya ini ada peluang untuk mereka menerbitkan, dan mereka berpusu-pusu untuk menerbitkan dalam jurnal kita, termasuklah yang saya katakan jurnal Quranika. Dan nanti saya juga akan suggest pada Puan Adida lihat juga beberapa jurnal yang lain di Akademi Pengajian Islam yang juga berada pada ranking yang baik. Yang keduanya, kita berharap ia boleh menjadikan jurnal ini menyumbang kepada pencapaian KPI staf akademik dari fakulti-fakulti lain yang turut mahu menyumbang dan berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan multi research ataupun multidisiplin. Dan sudah tentulah apabila kita diterbitkan dia secara open access, maka kita dapat membantu kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk membaca bahan ini dan untuk akses bahan ini. Dengan bantuan daripada pihak library UM, saya rasa gembira apabila jurnal ini juga berjaya masuk dalam rangkaian jurnal-jurnal di bawah naungan library. Nantinya saya yakin pelajar-pelajar ijazah tinggi akan lebih mudah untuk akses dan membaca bahan-bahan ini tanpa kepada mereka perlu datang melihat hard copy. Apakah yang mendorong menjadi motivasi kepada tim editors menerbitkan jurnal ini sebagai open access? Saya dah sebut tadilah, untuk memudahkan para pembaca dan untuk berada dalam saingan era digital, serta untuk memberi manfaat kepada artikel-artikel ini dapat dimanfaatkan lebih awal. Apakah cah dikenakan? Saya dah sebut tadi bahawa untuk regular issue kita tidak mengenakan apa-apa bayaran. Untuk regular issue kita tidak kenakan apa-apa bayaran. Ya, bagi untuk special issue, kerana margin artikel perebutan untuk diterbitkan dalam special issue ni banyak. Dan bila banyak, dia melibatkan soal transliterasi, dia melibatkan soal formatting. Yang ini melibatkan kos tambahan dan kita terpaksa hire orang lain untuk membantu kita supaya
time frame yang kita telah schedulekan itu tidak lari. Itulah sebabnya kita kenakan sedikit bayaran. Tentang peer review ni, alhamdulillah kita ada dalam negeri, luar negeri, dalam UM dan juga luar UM. Mereka itu memang willing untuk menjadi penilai. Bahkan saya kadang-kadang rasa nak gelak juga. Ada yang purposely minta, lantiklah saya untuk jadi peer review kepada artikel jurnal awak, kerana ini boleh membantu KPI saya dan sebagainya. Jadi kita rasa seronok kerana kita dapat bekerjasama dengan semua pihak, termasuklah yang nak jadi penilai, termasuklah yang jadi penulis, termasuklah juga yang mahu jurnal ini dicetak untuk dijual dan sebagainya. Jadi kita tidak menjadi masalah dalam hal ini, dan tidaklah artikel ini hantar hari ini terbit. Tidak. Dia melalui proses seperti mana yang saya telah sebut tadilah, di mana adanya penilai peringkat awal, kemudian setelah kita setuju sesuai dengan naratif jurnal kita, baru kita hantar pada penilai, dan bila penilai bagi feedback, kita hantar kepada calon ataupun kepada penulis. Penulis buat pembetulan, kita hantar balik kepada apa yang menjaga sektor itu, melihat betul atau tidak berdasarkan pada tracking tu, dia buat ke tidak. Sekiranya dia buat, maka kita meeting untuk menentukan terbit dalam edisi ini ataupun dalam edisi yang akan datang. Untuk mereka yang ingin menerbitkan dalam jurnal open access ini, nasihat saya lah, sebaik-baiknya adalah tidak melibatkan hard copy. Kerana kalau melibatkan hard copy, memang dia menjadi beban. Bebannya kerana ia melibatkan kos. Dan inilah mungkin menjadi nasihat lah. Nasihat saya kepada mereka yang ingin memperkenalkan modus operandi jurnal open access ini, ialah kita telah terperangkap peringkat awal sewaktu kita menerbitkan hard copy. Tapi bila kita berjaya menerbitkan dalam bentuk soft copy ini, kita tidak menjadi masalah. Bahkan ia menjadikan satu exercise biasa, kita boleh memperkenalkan dan membantu menerbitkan artikel. Dalam bahasa lain juga, sidang redaksi kepada jurnal ini diberi peluang untuk menerbitkan artikel sama ada regular issue ataupun special issue bersama dengan pelajar PhD mereka ataupun master mereka, dan kita tidak kenakan apa-apa bayaran kepada sidang redaksi ini, dengan syarat satu round sekali lah, jangan sampai dia punya artikel bersama murid dia sampai 2-3, tidak. Satu peluang dan tidak dikenakan bayaran. Dan ini menjadi rebutan kepada pelajar-pelajar PhD untuk booking. Saya nak terbitkan. Berbanding dengan dihantarkan tempat lain, tak tahu bila nak terbit. Jadi kita boleh schedule, dan ini akan memberi kredit tambahan lah kepada penerbitan jurnal. Lain-lain maklumat yang ingin dikongsi, satu saja, iaitu bila telah berjalan tak boleh undur. Jadi apabila kita telah masuk gelanggang, orang kata, maka kita tak boleh nak undur. Inilah cabaran lah. Cabaran ini perlu difikir, kerana saya dah 7-8 tahun dah bersama dengan jurnal ini, dan kemudiannya sampai satu tahap saya mesti bersara. Penerus generasi ini nak kekalkan kualiti, nak diteruskan penerbitan ikut tempoh, nak maintain dia punya material. Yang ni cabaran. Yang inilah yang perlu difikirkan kepada mereka yang akan menerbitkan jurnal. Dia tak macam buku. Buku kita terbit, cetak, habis. Ini tidak, orang akan lihat edisi ini, dan kalau ada terpotong dan sebagainya. Dan inilah juga antara yang saya tengok, beberapa jurnal antarabangsa ada yang terputus, dan lepas tu nak cover balik tu bukan mudah. Secara rumusannya, saya dapat sebutkan bahawa bila kita berjaya terbit jurnal open access ini, kita cepat dapat citation, dan kita dapat tingkatkan jumlah orang download artikel. Artikel itu tidak lagi menjadi private, tetapi artikel itu boleh disemak dengan cepat dan cukup berkesan apabila pelajar PhD atau master membuat literature review terhadap kajian, kerana boleh cepat. Kalau tidak,
pelajar dah siap dah nak tesis nak submit, tiba-tiba didapati satu kajian penyelidikan telah dibuat dalam aspek itu dan menyebabkan mungkin tidak diterima tesis itu di peringkat Senate. Sekarang senang, melalui open access ini pelajar boleh terus dapat maklumat, dia search mana-mana website jurnal dan dia dapat tahu bahawa research sedemikian rupa itu belum lagi diterbitkan. Jadi itulah lebih kurang perkongsian yang saya dapat sebut dalam kesempatan pagi ini. Saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada library yang sudi datang ke CQR melihat jurnal Quranika ini, dan mudah-mudahan usaha baik daripada sahabat-sahabat semua dapat mempertingkatkan kedudukan dan ranking Quranika ini, serta juga dapat memberi kredit yang baiklah kepada Universiti Malaya kerana ada platform pencabaran penyelidikan dalam bidang Al-Quran serta multi research, multidisiplin dalam bidang ini. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.